semua yang menyebabkan kita datang ke sini. Dan saya selaku Pengurusi Lujnah Perpaduan Nasional mau mengajak bukan saja orang PAS, tapi seluruh rakyat Malaysia. Kalau betul-betul kita nak pergi ke Putrajaya sebagai government in waiting, kita tak boleh pergi seorang-seorang. Kita kena ajak orang lain bersama dengan kita. Dan inilah impian kita yang bersama, impian yang kita semua mimpi-mimpikan, supaya Malaysia akan menjadi lebih adil. Malaysia tidak dikenali dengan kaum, keturunan, bangsa ataupun agama. Malaysia yang tidak dikenali dengan satu kaum menindas kaum yang lain. Malaysia tidak dikenali sebagai satu negara yang tercorot dari sudut indeks rasuah. Dan yang terkini dalam indeks keuangan, Malaysia mendapat tempat yang ke-5 daripada negara-negara yang aliran keluar duit haram, iaitu antara yang paling banyak, iaitu mencecah hampir 3 bilion. Duit haram ni makna apa tuan-tuan faham? Illicit funding ni, illicit flow of money, ya? Mereka tidak membayar cukai. Mereka melepaskan diri daripada cukai dengan nilai yang berbilion-bilion. Akhirnya cukai itu tidak kembali kepada. Sedangkan orang yang kaya raya merampas harta dengan cara yang haram ini, rakyat yang susah ditanggung dengan bebanan hutang sebagainya, mau ditekan lagi dalam AES, iaitu Automatic Enforcement System oleh JLT. Jadi ini, dan kita telah membuat perakuan dalam Pakatan Rakyat bahawa saat kita menang ke Putrajaya, perkara pertama yang akan kita lakukan ialah mengheret mereka-mereka yang telah membawa duit ini keluar. Kurang-kurang, kalau saya bermimpi itu, tuan-tuan juga bermimpi itu. Inilah yang kita namakan sebagai impian Malaysia. Dan inilah impian, walaupun tuan-tuan tengok logo itu macam satu Malaysia. Tapi masalahnya kita ni, oleh kerana UMNO ni, Barisan Nasional ni, doktrin dia punya kuat. Bila kita tengok begitu aja, kita kata dah satu Malaysia. Wahai Malaysia, ini bukan milik mak pak mereka. Bukankah Malaysia ini milik kita semua? Kenapa kita melihat itu, kita kata ini UMNO? Bukan. Saya nak tegaskan di sini, Malaysia sebagai sebuah negara yang berdaulat dan bermaruah adalah milik seluruh kaum di negara ini. Orang Kristian adalah rakyat Malaysia, orang Islam adalah rakyat Malaysia, orang Buddha adalah rakyat Malaysia, NGO adalah rakyat Malaysia, orang India, orang Cina, orang Iban, Kadazan, Dayak, semua adalah rakyat Malaysia yang ada maruah, yang ada harga diri. Kenapa kita kaitkan Malaysia dengan UMNO dan Barisan Nasional saja? Jadi ini satu perkara yang kita nak tunjukkan kepada orang ramai. Kenapa siap mendengar, siap dengar dan siap bersama? Ini adalah kerana selama berpuluh tahun dan khususnya di akhir-akhir ini, segala kritikan, segala pandangan rakyat hanya sampai kepada telinga-telinga yang peka oleh pemimpin-pemimpin yang peka. Segala apa yang berlaku di depan mata mereka hanya sampai kepada mata-mata yang buta, yang memekakkan dan membutakan mata mereka kepada semua penderitaan. Kita mahu mengakhiri kepekakan ini dan kebutaan ini yang diamalkan oleh UMNO dan Barisan Nasional. Kita menyatakan kurang-kurangnya untuk mengorak langkah kepada impian Malaysia ini, marilah kita mendengar dan marilah kita bersama. Saya tidak menyatakan bahawa ke Putrajaya itu akan menguntungkan Pakatan Rakyat, apatah lagi menguntungkan PAS. Tapi jaminan yang kita bagi tahu ke mana saja kita pergi, marahnya kita ke Putrajaya,
Malah setengah orang tidak mau menggunakan perkataan marah Putrajaya. Mereka mau mengatakan tiba di Putrajaya, maka yang akan dapat untung bukan kami, tapi seluruh rakyat. This is our hope. Dan tuan-tuan akan berpegang impian saya ini. Orang seperti Singgam akan menjadi orang pertama yang akan mengawal semua ucapan-ucapan saya ini. Sebab itu tugas dan tanggung jawabnya. Dan saya tidak boleh menyikat dia daripada melakukan tugas tersebut. Sebab ini masa depan negara kita. Hari ini saya mahukan kuasa untuk rakyat. Apa jaminan saya tidak mengulangi perkara yang sama yang dilakukan oleh rejim sebelumnya. Ini keikhlasan kita. Kena terus terang. Kita tak boleh nak sembunyi-sembunyi. Kalau dia tak apa, kita tak boleh. Ataupun kita tak boleh, dia tak apa. Ini perkara yang saya terpaksa bercakap secara terus terang. Seterusnya, saudara dan saudari, tuan-tuan dan puan sekalian, kita perlu juga mengambil kira bahawa perjalanan untuk tiba di Putrajaya ini tidak akan diberi laluan yang mudah. Tadi disebut oleh kenal kita bahawa mereka kena mengawasi. Takut-takut ada yang menghalang jalan itu dengan cara yang merugikan seluruh rakyat. Sebab itu saya menyatakan, apa sahaja teori yang hari ini digembar-gemburkan oleh PM dan bekas PM yang menyatakan teori huru-hara, dia menyatakan kalau pembangkang menang, kalah pembangkang kena terimalah kenyataan. Wartawan bertanya saya, apa respon doktor tentang soalan ini? Saya kata, memanglah, sebab nanti lepas pilihan raya umum yang jadi pembangkang lah UMNO dan Barisan Nasional. Dia kena terima lah. Apa pula kita? Hari itu kita dah jadi kerajaan. Yang jadi pembangkang adalah UMNO dan Barisan Nasional. Jadi jangan buat kacau. Yang kedua saya menyatakan, saya menyeru kepada Perdana Menteri dan mereka yang bercakap tentang teori huru-hara ini, bahawa adalah lebih baik dan lebih budiman bagi seorang yang bernama Datuk Seri Najib Tun Razak untuk menyerahkan kuasanya dengan cara yang budiman, supaya transisi kuasa itu berlaku dengan cara aman. Serahkan kepada mereka yang layak. Kerana kalau kamu nak mempertahankan juga, itulah teori huru-hara yang kamu cakap-cakapkan. So we want a peaceful and harmonious Malaysia. This is our dream. We want the transition of power to be handed to the people, back to the people, through us. Sebab itu kita sering menyatakan, it is not about us, but it is about the people, to bring back the people's power. Dan ini yang kita nak bawa dalam impian Malaysia. Saya mengharapkan dalam jelajah kami lepas ini, saya akan ke Kedah pada 22 hari bulan. Kemudian saya akan ke Perak 23 dan Selangor 24. Kemudian ke Sabah 27. Bulan Mei saja ada 4 pelancaran yang kita akan lakukan. Dan saya ucap tahniah kerana Melaka yang pertama, sebab semuanya bermula di sini. Ini semangat.